Sementara dunia tertumpu kepada Iran, sesuatu yang lain sedang diam-diam dimulakan di dalam Judea dan Samaria. Sesuatu yang boleh mengubah peta tanpa satu pun tembakan dilepaskan. 34 community baharu telah diluluskan. Senjata mengalir masuk dari laluan yang tidak diketahui dan makmal bahan letupan tersembunyi ditemui beberapa minit sebelum bencana berlaku. Semua ini dan banyak lagi dalam Judakiation hari ini. Selamat kembali ke Judakiation di JNS TV. Nama saya Josh Haston. Ada berita baik minggu ini. Kabinet Keselamatan Israel secara senyap telah meluluskan penubuhan 34 komuniti Israel baharu di Judea dan Samaria. Ini menandakan kelulusan komuniti baharu terbesar dalam satu keputusan dan meningkatkan jumlah keseluruhan komuniti yang diluluskan oleh kerajaan semasa sejak 2022 kepada 103. Langkah ini pertama kali dilaporkan minggu ini oleh I24 News. Tapak-tapak tersebut tersebar di seluruh Judea dan Samaria, dengan beberapa terletak berhampiran jenin di utara Samaria dan yang lain di koridor strategik di seluruh kawasan C, yaitu bahagian Judea dan Samaria yang berada di bawah kawalan penuh awam dan keselamatan Israel. Beberapa penganalisis mengatakan langkah ini dilakukan secara senyap supaya tidak mengalihkan perhatian daripada perang dengan Iran, terutamanya supaya tidak mengalihkan perhatian pihak Amerika. Jadi ini adalah kelulusan awal bagi komuniti baharu, atau seperti yang dilaporkan, kelulusan secara retroaktif bagi kawasan kejiranan yang telah pun wujud. Sudah tentu, para pembenci akan mengkritik sebarang pembinaan di Judea dan Samaria. Dari segi kelulusan secara retroaktif, izinkan saya katakan bahawa pada tahun 50-an beginilah cara kibbutzim di Israel beroperasi. Mereka akan mewujudkan realiti di lapangan, sudah tentu, di kawasan yang sah dan kemudian akan mendapatkan kelulusan akhir. Jadi janganlah kita berpura-pura ini adalah strategi baru atau para peneroka kembali berbuat onar. Inilah cara untuk mengelakkan semua birokrasi. Kesimpulannya, lebih banyak komuniti Yahudi di Judea dan Samaria akan menguatkan seluruh negara. Dan yang lebih penting lagi, inilah wilayah teras bersejarah negara Israel dan bangsa Yahudi. Tidak sepatutnya ada sebarang kontroversi langsung apabila orang Yahudi membina di Judea. Pada masa yang sama, sejarah tercipta di Binyamin minggu ini apabila komuniti baru Maus Tzur telah dirasmikan dalam satu majlis meriah yang dihadiri oleh menteri-menteri dan ahli Knesset. Komuniti ini terletak di kedudukan strategik di atas laluan 443, salah satu laluan utama yang menghubungkan Baitul Maqdis ke tengah Israel. Majelis Wilayah Binyamin menekankan tahap keselamatannya yang tinggi serta kepentingan strategiknya. Penubuhannya adalah sebahagian daripada pendekatan yang lebih luas untuk memperkukuhkan komuniti sebagai komponen utama keselamatan negara, memandangkan ancaman dari kawasan sekeliling. Majelis Wilayah Binyamin berkata ini adalah sebuah komuniti baharu yang telah lengkap dibangunkan, termasuk infrastruktur penuh, jalan raya, air, elektrik, dan keluarga-keluarga terawal telah pun berpindah masuk. Semua ini adalah sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk memperkukuhkan kehadiran tempatan dan mewujudkan realiti strategik di lapangan. Adalah dinyatakan bahawa daripada 11 keluarga pertama yang berpindah masuk, 8 daripadanya adalah keluarga anggota simpanan IDF, di mana isteri-isteri berpindah masuk dahulu dan menyiapkan kediaman sementara suami mereka berkhidmat di barisan hadapan. Itu memang luar biasa. Jadi, kita baru sahaja bercakap tentang kelulusan komuniti baharu dan di sini kita melihat penghujung proses itu dengan penubuhan sebenar sebuah komuniti baharu di wilayah Binyamin. Semasa majlis itu, Menteri Kewangan Bezalel Smotrich berkata bahawa apabila anda berada di sini, anda akan faham mengapa ini akhirnya bermakna keselamatan untuk Bandar Modin, Rosha Ain dan Kfar Sabah. Beliau berkata Israel mempunyai angkatan tentera yang kuat dengan pencapaian yang luar biasa. Dan terdapat juga fasa politik yang menentukan di Judea dan Samaria, yang benar-benar menewaskan idea membahagikan tanah dan menubuhkan sebuah negara pengganas di tengah-tengah negara ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh komuniti baharu itu? Ia melindungi laluan trafik utama. Ia menambah satu lapisan keselamatan kepada bandar-bandar di tengah negara, seperti Modin dan Roshain. Ia menyediakan perumahan untuk keluarga Yahudi di negara Israel. Ia membantu mencegah sebuah negara pengganas PA di tanah air kita.
Kita tidak sepatutnya malu untuk mengakui bahawa komuniti-komuniti ini menghalang penubuhan sebuah negara pengganas di tengah negara. Namun seperti yang saya katakan sebelum ini, mereka yang menentang orang Yahudi tinggal di tempat yang dipanggil Judea. Mereka tidak menyokong komuniti seperti ini. Ia sangat menyedihkan untuk melihat bahawa mereka langsung tidak memahaminya. Seterusnya, IDF minggu ini berkata bahawa askar telah dihantar ke kampung Al-Ram di timur laut Baitul Maqdis selepas menerima laporan mengenai beberapa suspek yang melepaskan tembakan di kawasan itu. Sebagai sebahagian daripada aktiviti operasi di kawasan itu, askar-askar telah menahan suspek Arab dan menjalankan pemeriksaan di mana mereka menemui serta merampas senjata jenis M4, peluru dan komponen senjata tambahan. Aktiviti ini adalah sebahagian daripada usaha berterusan IDF untuk mengesan dan merampas senjata di seluruh Judea dan Samaria. Mari kita ingat bahawa dalam banyak kes, senjata diseludup oleh Iran melalui Jordan dan masuk ke Judea dan Samaria serta akhirnya ke banyak bahagian lain di Israel. Mungkin akibat daripada realiti baharu di dalam Iran yang kini sangat lemah, aktiviti seperti ini akan menjadi jauh lebih perlahan. Pada masa yang sama, IDF mengumumkan minggu ini bahawa mereka telah membongkar sebuah makmal pembuatan bahan letupan di Bandar Tolkaram yang dikawal oleh PA. Semasa serbuan itu, askar-askar telah menemui IED, termasuk 200 bom pipe. Alat pemadam api yang bertujuan digunakan sebagai cas letupan yang dipasang pada kenderaan. Silinder gas besar yang berpotensi digunakan sebagai peranti letupan yang ditanam di bawah kenderaan. Dan 50 kilogram bahan letupan lain. IDF berkata makmal itu menghasilkan bahan-bahan ini untuk menyasarkan askar-askar IDF dan, na'udzubillah, melancarkan serangan yang menyasarkan orang awam Israel. Alhamdulillah, makmal ini telah ditemui. Dan sudah tentu, alhamdulillah atas adanya IDF. Kebimbangan saya ialah berapa banyak lagi makmal seperti ini yang ada di bawah pihak berkuasa Palestin, yang kononnya rakan damai kita. Dan itulah persoalan sebenar. Melangnya, selalunya di Judea dan Samaria, senjata api tidak diperlukan, dan pengganas yang tinggal di bawah PA menggunakan batu sebagai senjata pilihan mereka. Hatzalah Judea dan Samaria, organisasi respons kecemasan, minggu ini telah mendokumentasikan satu kes cubaan membunuh di lembah Jordan Utara. Sekumpulan perusuh Arab telah menyerang para petani di kawasan itu. Semasa kejadian itu, salah seorang penduduk Yahudi telah cedera parah selepas kepalanya terkena batu. Para pengganas itu kemudian mengangkat batu itu sekali lagi untuk menghentakkannya ke atas orang yang cedera yang sedang terbaring di atas tanah. Tetapi syukur kepada Tuhan, seorang askar yang tidak bertugas yang berada di tempat kejadian menembak dan menghapuskan para pengganas itu, sekaligus menghalang pembunuhan yang mungkin berlaku. Sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin jelaskan. Hanya kerana terdapat peperangan yang sedang berlaku dengan Iran, tidak bermakna bahawa orang Arab di bawah PA tidak terus menyerang orang Yahudi di jalan raya dan menyasarkan komuniti setiap hari. Sebagai makluman, begini cara Al Jazeera melaporkan insiden ini. Mereka berkata peneroka Israel membunuh rakyat Palestin semasa serbuan di kampung tebing barat yang diduduki. Dan banyak lagi saluran berita lain mempunyai tajuk utama yang serupa. Entah bagaimana, seorang Yahudi hampir dibunuh dan mereka pula yang didakwa menyerbu sebuah kampung. Sekarang, saya belum melihat insiden ini didokumentasikan lagi. Tetapi secara definisi, adakah Anda tahu apa namanya apabila seorang askar yang tidak bertugas di Judea dan Samaria membunuh seorang pengganas yang secara literal hanya satu saat lagi daripada membunuh seorang Yahudi? Jika Anda meneka istilah keganasan peneroka, maka Anda betul. Insiden ini akan direkodkan sebagai keganasan peneroka. Sekarang anda faham kenapa jumlahnya nampak meningkat mendadak seperti yang ramai dakwa? Saya bukan naif dan saya tahu memang ada geseran. Tetapi pertahanan diri Yahudi di mata masyarakat antarabangsa itu dianggap sebagai keganasan peneroka menurut pendapat mereka. Dan betapa gilanya realiti itu. Seterusnya, pihak berkuasa Palestin dan akhbar harian rasminya mengadu bahawa Iran tidak melancarkan lebih banyak peluru berpandu terhadap Israel sejak pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Sebaliknya membiarkan Hamas berjuang sendirian. Ini menurut laporan baru oleh Palestinian Media Watch, organisasi penyelidikan yang sangat penting yang mendokumentasikan apa yang diperkatakan dalam media Arab dan dalam masyarakat PA.
PA berhujah bahawa jika Iran benar-benar mengambil berat tentang rakyat Palestin dan tidak meninggalkan Hamas, hasil perang 7 Oktober itu pasti berbeza. Dalam erti kata lain, pihak berkuasa Palestin mengadu bahawa Iran tidak segera melancarkan lebih banyak peluru berpandu ke arah negara Israel, terutamanya sejurus selepas atau semasa pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober. Dalam perang semasa, PMW telah mendokumentasikan bahawa PA berdiam diri mengenai serangan Amerika Israel ke atas Iran dan hanya mengecam peluru berpandu Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Organisasi Pengganas Palestin secara terbuka meratapi kematian Ayatollah Khomeini, manakala PA tidak memberikan sebarang komen. Kebimbangan terbesar PA ialah perang dengan Iran akan menghapuskan isu Palestin daripada berita harian. Dengan kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjelaskan perkara ini dengan jelas, PA kecewa dengan Iran kerana mereka tidak cuba membunuh lebih ramai orang Yahudi di negara Israel. Mereka kecewa dengan Iran kerana tidak segera melancarkan peluru berpandu dan drone bermula pada 7 Oktober. Hanya untuk memberi anda sedikit pemahaman tentang di mana pendirian PA yang dikatakan rakan damai kita dalam isu ini, apa yang ada dalam fikiran mereka ialah lebih ramai orang Yahudi tidak menjadi sasaran serangan. Itulah yang mereka bimbangkan. Itulah yang mereka fikirkan setiap hari. Palestinian Media Watch (PMW) juga melaporkan minggu ini bahawa Majlis Perbandaran Nablus, yang sebenarnya adalah bandar Yahudi Shechem dalam Alkitab, telah menganjurkan satu pameran yang memaparkan 28 lukisan tokoh yang mereka anggap sebagai simbol kebangsaan, budaya dan sosial. Setiap lukisan disertakan dengan teks penjelasan mengenai individu tersebut. Datuk Bandar Nablus, Husam Al-Shakshir, menjelaskan kepentingan tokoh-tokoh ini. Beliau menekankan bahawa kami, pihak berkuasa Palestin dan semua yang digelar rakyat Palestin sangat menghargai peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh ini dalam perjuangan nasional Palestin. Dan inilah bahagian yang penting. Daripada tokoh teladan yang dipilih, 12 daripada 28 lukisan yang dipaparkan. Pengganas yang sama ada mengetuai organisasi pengganas, menghantar orang lain untuk membunuh, merancang serangan berdarah atau melaksanakan serangan itu sendiri. 12 daripada 28. Datuk Bandar menambah bahawa individu-individu ini termasuk pengganas yang bertanggungjawab atas pembunuhan ribuan orang adalah tokoh teladan. Dan para pengunjung pameran digalakkan untuk belajar daripada tokoh-tokoh ini. Kesimpulannya, Datuk Bandar, salah satu bandar terbesar di bawah pihak berkuasa Palestin, sedang mempromosikan pengganas sebagai wira melalui pameran seni. Sekarang, jika anda seorang kanak-kanak berumur 7 tahun yang tinggal di Shrem di bawah pihak berkuasa Palestin yang mereka panggil Nablus, adakah ia satu kejutan jika anda membesar dengan memuja pengganas dan membenci Israel serta orang Yahudi? Ia langsung tidak mengejutkan. Apabila orang bertanya kepada saya, dan ini sering berlaku, sama ada akan ada keamanan di sini atau tidak, saya selalu memberitahu mereka, lihatlah apa yang generasi kanak-kanak seterusnya sedang pelajari di sekolah. Lihatlah apa yang sedang berlaku di pihak berkuasa Palestin, dan kemudian lihatlah apa yang orang Yahudi di Israel sedang pelajari di sekolah mereka. Ia sangat berbeza. Pada masa yang sama, lihatlah apa yang sedang dipromosikan di televisyen rasmi pihak berkuasa Palestin. Lihatlah apa yang diajar di kem musim panas. Dan ya, lihatlah apa yang disemai melalui budaya tempatan. Anda lihat cerita seperti ini tentang pameran seni di Nablus. Dan anda sedar, selagi generasi kanak-kanak seterusnya membesar di bawah pihak berkuasa Palestin dengan sampah seperti ini, tiada apa yang akan berubah. Saya tidak suka bersikap pesimis, tetapi inilah realitinya. Kerana inilah jiran-jiran kita yang menyebarkan kebencian kepada anak-anak mereka. Mungkin suatu hari nanti keadaan akan berubah, tetapi kita masih jauh lagi. Apapun, mari kita sentiasa ingat satu perkara. Dan kesimpulannya adalah begini. Orang Yahudi berasal dari Judea. Dan tiada apa yang anda lakukan atau katakan boleh mengubah hakikat bahawa inilah tanah nenek moyang, kuno dan Alkitabiah serta pusat utama negara Israel dan bangsa Yahudi. Ini adalah satu lagi edisi Judaication di JNS TV. Nama saya Josh Haston. Pastikan anda beri kami super thanks.
Pastikan Anda melanggan. Lihat semua kandungan hebat yang disediakan oleh JNS TV. Layari jns.org untuk semua berita terkini dari Timur Tengah, Israel, dan sudah tentu seluruh dunia Yahudi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di belakang tabir di JNS TV. Aaron Wolger-Lanters di Bilik Kawalan, Barbara Kanimov, penerbit kami, Yuri Svretsky, pengurus Tesen, Ryan Lishitz, dan Zach Sickerman. Sekali lagi, pastikan Anda berikan kami tanda suka, beri kami super thanks, dan langgan saluran kami. Dan semoga kita hanya mendengar kabar baik pada minggu hadapan. Teruskan berdoa untuk kesejahteraan lelaki dan wanita berani dari IDF yang melindungi kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Semoga minggu Anda hebat, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan di Judaization di JNS TV.